Menyambung pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin, kita masih lagi berada di bawah tajuk iaitu menolak dunia. Memulakannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-dunya sijnul mu'mini wal qabru hisnatahu wal jannatahu ma'wahu wad dunya jannatul kafiri wal qabru sijnuhu wan naru ma'wahu atau kama qala. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, kuburan adalah merupakan bentengnya, dan syurga adalah tempat tinggalnya. Dan dunia adalah syurga bagi orang kafir, kuburan adalah penjaranya, dan neraka adalah tempat tinggalnya. Makna dunia adalah penjara bagi orang beriman adalah orang yang beriman walaupun berada di dalam kenikmatan dan kelapangan, kesenangan, namun jika dibandingkan dengan apa yang akan Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya di syurga, maka seakan-akan dia berada di dalam penjara. Kerana orang yang beriman, bila kematian menjemputnya, maka akan diperlihatkan syurga kepadanya. Lalu ketika dia melihat kemuliaan yang Allah sediakan untuknya, maka dia mengetahui bahawa dia berada di dalam penjara. Sedangkan orang kafir, bila kematian menjemputnya dan diperlihatkan neraka kepadanya, lalu ketika dia melihat siksaan yang Allah sediakan untuknya, maka dia mengetahui bahawa dia berada di dalam syurga. Maka begitulah perumpamaan yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam kongsikan sebagai peringatan kepada kita bahawa dunia ini bagi orang mukmin dia adalah penjara, kerana kegembiraannya tidaklah sepenuhnya, kerana kepayahan, kerana kesukaannya tidaklah sepenuhnya, kerana kenikmatan, kegembiraan yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat jauh lebih sempurna berbanding daripada kegembiraan di dunia. Lantaran itu, bagi orang yang beriman, yang perlu diharapkan lebih ialah kegembiraan yang bersifat kekal di akhirat nanti. Maka hendaknya orang yang berakal tidak bergembira di dalam penjara dan tidak memandang remeh, hingga semestinya dia melihat kepada dunia dan memikirkan perumpamaan tentang dunia. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat perumpamaan tentang dunia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah membuat perumpamaan tentang dunia. Demikian juga para ahli hikam telah membuat perumpamaan tentang dunia, kerana segala sesuatu menjadi semakin jelas dengan adanya perumpamaan. Jadi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan perumpamaan pada kehidupan dunia ini. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam tempoh hari dalam pertemuan sebelum daripada ini memberikan perumpamaan terhadap kedudukan dunia. Dan apabila kita memahami perumpamaan itu, dia menjadi sesuatu yang lebih mudah dan jelas untuk kita memahaminya. Allah Ta'ala berfirman, innama mathalul hayatid dunya. Allah Ta'ala berfirman di mana Allah Ta'ala mengumpamakan kehidupan dunia ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama mathalul hayatid dunya. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu
yakni perumpamaan dunia dalam hal kefanaannya, kemusnahannya, kama'in, seperti mana air, yakni air hujan, anzalnahu minas sama', yang kami turunkan daripada langit, yakni Allah Ta'ala turunkan dari langit sebagai air. Fakhtalata bihi nabatul ardi, lalu tumbuhlah dengan suburnya kerana air itu tanaman-tanaman bumi, yakni air itu bercampur dengan tanaman-tanaman bumi. Air itu masuk ke tanah lalu menumbuhkan tanaman-tanaman. Mimma ya'kulun nas, ada di antaranya yang dimakan oleh manusia, berupa biji-bijian, buah-buahan. Wal an'am, dan ada yang dimakan oleh binatang ternakan, yakni rumput, lalang dan seumpamanya. Hatta iza akhazatil ardu zukhfuraha, hingga apabila bumi ini telah sempurna keindahannya, yakni hiasannya dan keindahannya, wazayyanat, dan memakai pula perhiasannya, yakni bumi berhias dengan tanam-tanamannya sehingga menjadi indah dengan berbagai tanaman. Wa zanna ahluha, dan pemilik-pemiliknya mengira, yakni para pemilik tanaman dan tumbuhan itu beranggapan dan mengira, annahum qadiruna 'alaiha, bahawa mereka pasti menguasainya, yakni dapat merawatnya dan akan sempurna tumbuhnya bagi mereka. Ataha amruna, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami, yakni azab Allah, lailan au nahara, sama ada di waktu malam ataupun siang, yakni di malam hari ataupun siang hari. Faja'alnaha hasida, lalu kami jadikan tanaman-tanaman seperti tanaman-tanaman yang sudah disabit, yakni tercabut dari pangkalnya. Ka'allam yaghna bil ams, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, yakni seakan-akan tidak pernah ada. Maka demikian juga dunia beserta segala yang ada di dalamnya, sebagaimana tidak tersisanya tanaman. Kadzalika nufassilul ayati, demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami, yakni perumpamaan-perumpamaan, liqaumin yatafakkarun, kepada orang-orang yang berfikir, yakni tentang perkara dunia dan akhirat, serta sesungguhnya dunia fana sedangkan akhirat adalah kekal. Allah Ta'ala memberikan perumpamaan. Dunia ini diumpamakan seperti air yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit, kemudian menyuburkan tanah, bumi. Lantaran suburnya bumi, maka suburlah tumbuh-tumbuhannya dengan kepelbagaian keindahan yang Allah Ta'ala munculkan daripada turunnya air hujan itu. Tanaman-tanaman itu ada yang diguna pakai oleh manusia, ada yang diguna pakai oleh makhluk-makhluk yang lain. Dan apabila tanaman-tanaman yang begitu indah, begitu subur, maka menyangkalah manusia-manusia yang kononnya menjadi pemilik kepada tanah dan tanaman tersebut merasakan bahawa mereka ini akan memperolehinya. Tiba-tiba rupa-rupanya Allah datangkan padanya azab, sama ada datangnya pada waktu malam ataupun datangnya pada waktu siang, sehingga apabila dia melihat pada esoknya ataupun pada seterusnya, tanaman itu telah pun termusnah, seolah-olah tanaman yang dia lihat semalam begitu cantik, begitu lawa, dan pada hari ini dilihat seolah-olah tidak pernah tumbuh. Maka diumpamakan begitulah dunia. Bila kita berada di dunia ini, maka kita melihat kepelbagaian keindahan dalam dunia ini.
yang terkadang-kadang keindahan itu kita merasakan bahawa dia adalah dalam genggaman kita, tetapi rupa-rupanya kita lupa dan lalai bahawa hakikat sebenarnya dia adalah dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini tuan-tuan beli ikan baung pagi tadi, cakap dekat isteri nak masak besok, hari ini dah terasa sedap dia, belum masak lagi. Belum masak lagi, kita dah terasa dah dia akan sesedap pada benda yang pernah kita makan hari itu. Padahal ikan baung tu dekat peta ais, belum pun masak, belum rendam lagi pun air asam, belum lagi nak dimulakan untuk memasaknya. Tetapi kita merasakan bahawa esok pasti aku akan rasa benda tu. Rupa-rupanya malam ini malaikat maut menjemput kita, ataupun esok rumah kita kehilangan, sehingga apa yang kita beli musnah semua sekali. Jadi nak beritahu tuan-tuan, bagaimana kebergantungan kita kepada dunia, dia sebenarnya bukan dalam genggaman dan kehendak kita, dia adalah dalam genggaman dan susun atur Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran itu apa yang kita kena buat? Yang kena buat ialah jangan ditaruhkan dunia itu dalam hati, jangan diluburkan dunia itu, kerana dunia itu pada hakikatnya adalah dengan kehendak Allah. Lantaran yang perlu pada kita ialah bersifat dengan sifat qanaah, bersifat dengan apa yang Allah Ta'ala beri, maka kita syukuri pada setiap anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perumpamaan yang Allah Ta'ala kongsikan dengan kepelbagaian penafsiran daripada para ulama, cuma yang boleh kita ambil sedikit saja dekat sini, iaitu Allah memberikan perumpamaan kecantikan tanaman-tanaman tadi seperti mana kecantikan mata kita melihat dunia-dunia. Tak kala kita melihat dunia, kita merasakan esok kita akan memperolehinya, merasa kebahagiaan nikmat dunia tadi. Tiba-tiba seperti mana yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, mereka merasakan besok dia nak memetik hasil, dia nak dapat semua sekali apa yang dia tanam. Tiba-tiba dibangkitnya pada hari besok, tanaman-tanaman yang diimpikan itu telah hilang, seolah-olah tidak pernah tumbuh. Maka begitulah Allah Ta'ala beritahu kepada kita, dunia ini apabila kita rakus kepadanya sampai masa dan ketika dengan kehendak Allah, dia bukan hak kita, dia akan hilang. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat lagi bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa waruya A'mash an Sufyan bi isnadihi an ashyakhihi qala dakhala Sa'd bin Abi Waqqas ala Salman radhiyallahu anhu ya'uduhu wa huwa maridun fabaka Salman faqala lahu Sa'd ma yubkika ya Aba Abdullah توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض فقال سلمان أما إني لأبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد إلينا عهدا فقال ليكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب وحول هذه أساود قال وإنما كان حوله إجانة وجفنة ومطهرة فقال سعد يا أبا عبد الله أهد إلينا عهدا فنأخذه بعده قال يا سعد اذكر الله تعالى عند همك إذا هممت
wa inda hukmika idza hakamta wa inda birrika idza aqsamta. A'mash meriwayatkan daripada Abu Sufyan dengan sanadnya daripada guru-gurunya, dia berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke tempat Salman, iaitu masuk ke rumah Salman Al-Farisi, kerana menjenguknya kerana Salman pada ketika itu sakit. Ketika itu Salman menangis, maka Sa'ad pun bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dia ziarah Salman Al-Farisi. Sewaktu dia ziarah, dia tengok Salman Al-Farisi, dia menangis. Kemudian Sa'ad pun bertanya kepada Salman, wahai Salman, kenapakah engkau menangis? Bukankah sewaktu kewafatan Nabi SAW, Nabi telah pun redha kepada engkau? Maknanya satu hadiah yang mulia apabila Salman ini mengetahui bahawa Rasulullah SAW sebelum wafatnya Nabi menyatakan kepada Salman Al-Farisi bahawa Rasulullah redha pada dia, sayang pada dia, cinta kepada dia, yang sepatutnya Salman tidaklah menangis kerana ada jaminan daripada Nabi SAW. Cumanya kata Salman Al-Farisi, wahai Sa'ad, aku tidaklah menangis kerana aku takut untuk mati, dan tidaklah pula aku menangis kerana aku akan meninggalkan dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW telah berpesan satu pesanan kepada kami, yang mana pesanan itu berbunyi, hendaknya bekal seseorang daripada kalian di dunia ini seperti bekal seorang pengembara. Jadi Salman Al-Farisi ni tuan-tuan, dia menangis bukan kerana dia takut nak mati, dan bukan kerana dia akan meninggalkan dunia, tetapi dia menangis lantaran mengingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi ringkas saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu sekalian berhadapan dengan dunia ini, membawa pada dunia ini sebagai orang yang membawa bekal yang dia ini adalah merupakan pengembara. Maksudnya kamu sekalian jadikan keberadaan kita di dunia ini hanya sebagai seorang pengembara sahaja, yang tidak memerlukan bekalan yang begitu banyak, kerana dia adalah pengembara. Dia hanya singgah seketika sahaja di dunia ini. Perjalanan sebenarnya adalah di akhirat nanti. Jadi kata Nabi SAW, dekat dunia ni ambil sikit je, ambil sikit saja. Jangan ambil sampai kepada peringkat kita lupa bahawa kita akan menuju tempat yang lebih kekal, akhirat nanti. Pesanan ini menyebabkan Salman Al-Farisi menangis. Sedangkan kata Salman Al-Farisi mengatakan, sementara di sekitar seorang pengembara terdapat bekas untuk mencuci, besin dan satu kendi air untuk diambil uduk. Jadi Salman Al-Farisi tuan-tuan, dia mengingatkan sabda Nabi itu, dia menangis. Dia merasakan bahawa dia ni banyak tenggelam dengan dunia. Dia banyak tenggelam dengan dunia. Sedangkan Nabi pesan jangan ambil banyak-banyak dekat dunia ni. Jadilah kita dekat dunia ni sebagai orang yang hanya mengembara saja, yang singgah seketika, kemudian kita akan bergerak ke tempat yang lebih abadi. Salman Al-Farisi dia merasakan bahawa dia telah memiliki dunia yang banyak. Kata Sa'ad bin
Abi Waqqas, aku melihat peralatan di rumahnya ada 3 je. Ya, ada 3. Yang pertama kata Sa'ad, aku melihat adalah satu bekas untuk mencuci. Yang kedua adalah baskom, iaitu besin. Dan yang ketiga, ada satu tempat jak untuk dia mengambil wuduk. Bayangkan tuan-tuan, Salman Al-Farisi, harta dia banyak tu je, tapi dia rasa macam dunia tu dia dah tersalah ambil, mengingatkan pesanan daripada Nabi SAW. Tapi sebenarnya bila dilihat di kesamping dia dalam bilik itu, kata Sa'ad, aku hanya melihat yang ada dekat samping Salman Al-Farisi ada bekas air 2, tempat ambil wuduk 1. Itu pun kata Salman Al-Farisi, dia telah dia telah terkuasa ke atas dunia. Dia telah terkuasa ke atas dunia. Itu sebab tuan-tuan, bila kita fikir diri kita ni macam mana agaknya, macam mana agaknya Salman Al-Farisi yang hanya memiliki beberapa bencana saja, merasakan dia tak tahu dah apa nak jadi, pasal dia merasakan bahawa dia telah terpaut kepada dunia. Sedangkan kita kalau dilihat, bukan hanya bekas, segala jenis kemewahan dan kekayaan kita himpunkan dalam kehidupan kita. Namun begitu, kita tidak menjadi seperti Salman Al-Farisi yang takut menghadapi akhiratnya lantaran ada terasa bahawa dia telah pun terpengaruh oleh dunia. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, lantaran itu wahai Salman, engkau ingatkanlah kepada kami, engkau ingatkanlah kepada kami, supaya dengan nasihat engkau ini kami boleh gunakan selepas daripada kewafatan engkau. Lalu kata Salman Al-Farisi, dia memberi beberapa ungkapan perkataan. Di antaranya ialah, wahai Sa'ad, ingatlah kepada Allah Ta'ala pada setiap ketika. Ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada setiap ketika, sama ada waktu engkau berduka ataupun sewaktu engkau sebaliknya. Jangan pernah melepaskan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab para hadirin, dalam pertemuan-pertemuan kita sebelum daripada ini, termasuk dan dikira sebagai kita tidak terlepas dalam mengingati Allah setiap masa, kaedahnya ialah pastikan kita sentiasa dalam keadaan posisi berbuat kebaikan. Kalau mulut kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullahalazim, itu kita menghubungkan diri kita dengan Allah melalui mulut kita. Mudah-mudahan dengan berbunyi mulut itu, hati kita tercantum mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata para ulama, ada kadang-kadang mulut tidak berzikir, tetapi dia dikira sebagai zikrullah tatkala kita memposisikan setiap pergerakan kita ini pada kebaikan. Kalau bercakap, cakap yang baik, hakikatnya dia sedang zikrullah. Kalau memandang, dia memandang pada perkara yang baik, hakikatnya dia sedang zikrullah. Dia boleh tak pandang benda yang tak baik? Boleh pandang benda tak baik. Tapi kenapa dia memandang pada benda yang baik? Kerana dia memandang pada benda yang baik lantaran dia mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tak dia menipu? Boleh. Tapi kenapa dia jujur? Kerana bila dia menipu, artinya dia meninggalkan mengingati Allah. Bila dia jujur, artinya dia mengingati Allah. Lalu para ulama menyatakan bahawa setiap perbuatan kebaikan kita, walaupun tidak keluar daripada mulut kita ungkapan memuji Allah, menyucikan Allah, membesarkan Allah, dia dinamakan sebagai zikrullah.
apabila kita berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, kata Sa'ad apabila bertanya kepada Salman, maka Salman radhiyallahu anhu menjawab, dan ketika kamu berjanji, maka hendaklah kamu tunaikan janji itu. Itu dua pesanan yang dipesankan oleh Salman Al-Farisi apabila diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika mana Salman Al-Farisi pada ketika itu sedang sakit. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian waruwiya Jubair anil Dhahak an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qila lahu ya Rasulullah man azhadun nas, qala man lam yansal maqabira wal bila wa taraka fudula zinatid dunya wa athara ma yabqa ala ma yafna wa lam ya'ud ayyamahu wa ad nafsahu minal mauta. Nabi SAW ditanya, pertanyaannya berbunyi, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling zuhud? Maka baginda SAW menjawab, orang yang zuhud ialah orang yang tidak lupa akan kuburan. Orang yang zuhud ni ialah orang yang dalam harian hidup dia tidak pernah terlepas daripada mengingati kematian. Itu yang dimaksudkan dengan tidak pernah lupa akan kuburan. Maknanya dia akan menempuh kematian, seperti mana yang dinyatakan pada peringkat awal tadi. Kuburan adalah merupakan benteng sebelum kita memasuki alam akhirat yang sebenar. Kalau di kuburan kita mendapat nikmatnya tidak sesempurnanya, tetapi telah mendapatnya nikmat. Nikmat itu akan dirasai cukup sempurna apabila dia berada di akhirat nanti. Kerana di kubur ini dia hanya mendapat nikmat pada sudut pandangan saja. Seperti mana yang telah sama-sama kita ketahui, kata Nabi SAW, semua orang dia hendaklah suka untuk bertemu Allah. Setiap mereka itu kena suka untuk bertemu Allah. Dengan makna yang lain, semua orang kena suka mati. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kami tak suka mati. Pasal semua orang dia tak suka kepada kematian, dia tak nak mati. Lalu kata Nabi SAW, maksud aku ialah memanglah semua orang tak suka pada kematian, namun begitu di saat-saat dia hendak mati itu, Allah akan membuka kasyaf, sehingga dia boleh melihat tempat yang akan ditempatkan oleh Allah kepada dia. Yang dimaksudkan dengan tempat yang akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah gambaran-gambaran sebenar syurga. Dia belum masuk lagi syurga, dia hanya mendapat gambaran-gambaran sebenar syurga. Tak kala dia melihat begitu, maka dia pun bersetuju untuk mati. Mula-mula semua orang tak nak mati, kata Nabi. Tapi bila nak mati itu, Allah Ta'ala buka hijab, lalu dia melihat bagaimana indahnya syurga. Dan syurga itu belum dia masuk, dia hanya diberi nikmat melihat saja. Dan pada ketika itu dia akan setuju dan redha untuk mati. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang zuhud itu ialah orang yang sentiasa tidak lupa kepada kematian ataupun alam kubur. Orang yang zuhud itu juga ialah orang yang sentiasa mengingati kebinasaan. Dia akan sentiasa mengingati kebinasaan. Maksudnya apa? Kalau dia memiliki kekayaan itu pasti akan musnah. Dia memiliki kepelbagaian kemewahan, dia akan ingat bahawa semuanya itu akan musnah.
Maka orang yang seumpama ini ialah orang yang azhadun nas, orang yang amat memiliki sifat zuhud. Apalagi kata Nabi, orang yang zuhud itu ialah orang yang taraka fudula zinatid dunia, orang yang meninggalkan kelebihan-kelebihan dunia ini. Orang yang meninggalkan kecantikan-kecantikan dunia ini. Kata para ulama, tuan-tuan, zuhud ini dia ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, hatinya terpaut kepada dunia, hatinya terpaut kepada keindahan dunia, keinginan terpaut, berakar umbi dalam hati dia. Tetapi dia berazam dan sentiasa berusaha untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Kata para ulama, di sini bukanlah zuhud, tetapi di sini orang itu baru masuk pintu zuhud, belum lagi zuhud. Manakala yang kedua ialah zuhud, dia hatinya liar daripada dunia, makna hati dia tidak terpaut kepada dunia dan tidak cenderung kepada dunia. Namun begitu masih ada lagi sedikit meletakkan perkara dunia itu dalam hati dia, dan mereka ini telah pun masuk dalam kategori zuhud, tetapi bukanlah zuhud yang paling atas sekali. Hatinya masih lagi terpaut kepada dunia. Sebahagian daripada ulama tasawuf menyatakan bahawa hatinya masih lagi terpaut kepada perkara-perkara yang berfaedah daripada makna dunia itu. Seperti mana yang saya selalu kongsikan kepada tuan-tuan, ada orang dia beribadat kepada Allah lantaran kerana janji Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Bila kita memahami apakah makna dunia, makna dunia ialah masya Allah, selain daripada Allah maka dia dunia. Apabila kita sembahyang, berbuat baik semua sekali, masih lagi kita terikat. Apa yang kita ikat? Terikat kita hendakkan syurga. Tak salah. Tidak salah. Kita sembahyang, kita beristighfar, kita berselawat, semua sekali kita mengharapkan janji Allah, iaitu syurga Allah. Salah ke tak salah? Tidak salah. Dikira sebagai orang yang zuhud, dikira sebagai orang yang ikhlas, tetapi bukanlah darjatnya yang paling tinggi sekali. Kenapa? Kerana nikmat dalam syurga itu dia termasuk daripada dunia. Dia termasuk daripada nikmat dunia. Kerana memahami dunia ialah apa dia? Masya Allah, selain daripada Allah maka dia adalah dunia. Maka syurga itu juga termasuk daripada makna itu. Dan zuhud yang paling tinggi sekali ialah zuhud tidak mengharapkan itu semua. Yang diharapkan adalah mardatillah, redha daripada Allah Ta'ala. Yang pernah saya kongsikan juga bagaimana kata-kata Rabi'atu Al-Adawiyah, yang tidak mengharapkan apa-apa melainkan mengharapkan redha daripada Allah, yang sehingga kalau dicampakkan dia dimasukkan ke dalam neraka, tetapi mendapat redha daripada Allah, nescaya dia setuju. Nescaya dia setuju. Ni peringkat yang paling tinggi sekali. Di manakah kedudukan kita? Wallahu a'lam. Entah kita ni tak termasuk lagi dalam kelompok orang yang zuhud, bukan pada mukaddimahnya, kemungkinan langsung tidak termasuk. Pun begitu, tak kala kita berusaha untuk menghindarkan rangkaian dunia dalam hati kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima bahawa kita berjuang untuk meninggalkan kecintaan kita kepada dunia. Apalagi kata Nabi, wa athara ma yabqa ala ma yafna, dan dia amat terkesan pada sesuatu yang lebih kekal berbanding dengan sesuatu yang fana. Maksudnya apa? Maksudnya dia lebih minat
kepada perkara-perkara akhirat yang berbentuk kekal daripada dunia ini yang berbentuk sementara. Walam ya'ud ayyamahu wa'adda nafsahu minal mauta. Dan kemuncak daripada orang yang merasakan bahawa ataupun orang yang dia ini adalah zuhud kepada dunia, dia merasakan bahawa diri dia ini telah pun mati, telah pun mati. Dia merasakan bahawa dia ini sebenarnya telah pun mati. Jadi apabila dia mati, tuan-tuan, dia perlu tak kepada dunia? Dah tak perlu dah pada dunia. Yang hanya dia perlukan ialah akhirat saja. Akhirat saja. Itulah di antara apa yang dikongsikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh sahabat-sahabat mengenai siapakah orang yang paling zuhud sekali, lalu dijawab oleh Nabi, orang yang zuhud ialah orang yang memperbanyakkan, orang yang banyak mengingati kuburan, orang yang banyak mengingati bahawa apa yang dia miliki semuanya akan musnah, bahawa dia meninggalkan kelebihan-kelebihan dunia, bahawa dia amat lebih terkesan kepada perkara-perkara akhirat berbanding dengan perkara-perkara yang bersifat fana, dan dia merasakan bahawa diri dia ini telah pun mati. Kerana orang mati ni, tuan-tuan, dia tidak memerlukan dunia dah. Yang hanya diperlukan bagi orang yang mati ini ialah pahala sahaja, pahala daripada kebaikan itu. Maka apabila seseorang itu mengingatkan bahawa dirinya telah mati, maka dunia itu dibelakangkan. Dunia itu dibelakangkan, tidak mengharapkan pada dunia. Al-Hakim Hatim Al-Lafaf berkata, 4 hal yang sering kita cari namun kita sering salah jalan. Sebagai penutup, apakah dia? Kita mencari kecukupan di dalam harta. Kita merasakan bahawa bila harta kita banyak, timbunan harta kita banyak, maka itulah rasa cukupnya kita. Rupa-rupanya padahal kecukupan itu berada dalam hati. Rupa-rupanya kecukupan itu, rasa tenang itu bukanlah terletak pada harta. Ketenangan itu bukanlah terletak kepada kemewahan. Rupa-rupanya ketenangan itu boleh kita dapati kerana dia berada dalam hati. Kita lihat bagaimana orang yang duduk rumahnya tak berapa, tapi penuh dengan kegembiraan. Kita tengok ramai orang gajinya taklah sebesar mana, tetapi nikmatnya dia merasai kehidupan. Ada orang mewah hidupnya tetapi tidak mendapat kegembiraan, lantaran kegembiraan itu bukanlah pada harta, tetapi kegembiraan itu ialah dalam hati. Ada orang mencari ketenangan di dalam banyak, padahal ketenteraman itu terdapat dalam sedikit. Kita mencari kemuliaan di dalam bentuk, padahal kemuliaan itu terdapat dalam takwa. Dan kita mencari nikmat dalam makanan dan pakaian, padahal kenikmatan itu berada dalam tertutupnya aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, kadang-kadang orang melihat nikmat itu pada makanan, pada pakaian, tapi kata orang-orang soleh, nikmat yang paling nikmat sekali ialah apabila Allah Ta'ala menutup keaiban-keaiban kita. Ustaz rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan daripada beberapa potong hadis yang dikongsikan, peringatan-peringatan daripada orang-orang saleh, peringatan-peringatan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit sebanyak menggerakkan jiwa kita untuk mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.